Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran kepada semua sahabat-sahabat pencinta Al-Quran. Hari ini kita akan masuk ke dalam surah baru, iaitu surah Al-Mu'minun. Jadi diharapkan semua bersemangat untuk terus kita dapat insya-Allah khatam Al-Quran bersama-sama. Dan untuk hari ini kita akan membaca daripada awal ayat 1 hingga ayat 17 surah Al-Mu'minun. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 342. Yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Sebentar lagi kami bawakan ayat-ayatnya kepada anda. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan ini saya nak mengambil untuk menjawab salam semua yang memberi salam daripada mula awal pengajian sehinggalah ke akhir pengajian kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Diharapkan ya semua di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta dipermudahkan seluruh dan segala urusan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Teman-teman dirahmati Allah, bagi menyemarakkan lagi pengajian kita, saya nak mengajak semua yang bersama ini, marilah kita menjadi mata rantai menyambung usaha dakwah yang dimulakan bermula daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Al-Quran ini kepada masyarakat. Jadi hari ini saya nak mengajak sekali lagi teman-teman, jom kita tekan button share agar kita dapat kongsikan pelajaran hari ini
pada pasangan, pada anak-anak, pada ahli keluarga, pada kawan-kawan kita insya-Allah ya. Jom kita bantu untuk tekan button share. Dan yang kedua, boleh tak saya dapatkan komen di ruangan bawah? Juga lanjutan kepada dakwah kita mengajak umat Islam. Jadi kita komen sekarang, jom mengaji Al-Quran. Boleh ya? Terima kasih yang tolong komen. Terima kasih yang tolong share. Bagi memberkati majlis kita hari ini, saya nak mengajak semua sahabat-sahabat untuk kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, dah bersedia semuanya. Kalau dah bersedia, jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart ya. Jom kita masuk, kita lihat kepada surah hari ini, ayat yang pertama daripada surah Al-Mu'minun. Tapi sebelum itu, sama-sama kita baca isti'azah dan lafaz basmalah. Pastikan jelas perbezaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, bari dhammah 2 harakat, zal di hujung lidah, lau jalalah dibaca nipis 2 harakat, hi minasy syaithan 2 harakat, nirrajim diakhiri juga dengan sekurang-kurang 2 harakat. Kita dengarkan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian kita lihat lafaz basmalahnya. Ba bari kasrah bertemu sin, jelaskan. Bis jangan baca samar bunyi bismillah, bismillah itu tak jelas. Mestilah bismillah, bismillah. Lafaz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Rah pedas, bukan roh. Tapi rah yang betulnya ha pedas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga di sini ha pedas bari kasrah ya. Sekali lagi kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian kita masuk ayat yang pertama. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya. Perkongsian-perkongsian yang saya sampaikan. Semoga ianya mendapat menjadi rujukan kepada teman-teman kita. Tapi yang lebih utama, kita nak bantu diri kita sendiri untuk lebih mengingati pelajaran. Bila kita dengar, kita ikut, kita baca, kita lihat dan kita tulis, lengkaplah proses pengajian tersebut. Baik teman-teman dirahmati Allah, bermula dengan qaf dari fathah bertemu dal. Qad ada lantunan. Qad aflahal. Hal, bukan hal. Kalau baca qad aflahal, jadi ha simpul. Di sini ha pedas. Qad aflahal. Hal, bukan hal. Beza di situ. Mu'minun. Dan ma'aril sukun di akhir ini diwakafkan sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Jangan kurang. Contoh ni bacaan yang salah. Qad aflahal mu'minun. Itu tak betul. Salah. Jadi sepatutnya qad aflahal mu'minun. Baru berhenti. Tapi di akhir baru masuk nun. Jangan masuk awal jadi mu'minun. Itu juga tak betul. Sekali lagi kita dengarkan. Sama-sama insya-Allah. Qad aflahal mu'minun. Baru berhenti. Kemudian masuk ayat yang kedua, bermula dengan hamzah wasal, huruf alif yang ada kepala sad di atasnya ini dipanggil hamzah wasal ya. Minta ada yang tolong tulis. Sekiranya datang selepas hamzah wasal itu, jika dia berada di awal kalimah, di awal ayat, selepas hamzah wasal disusuli dengan huruf lam,
maka kita baca baris fathah. Kita baca alladhi. Jangan dibaca lazi ataupun illadhi ataupun ulladhi. Dia baca yang sebetulnya alladhi. Zal di hujung lidah baris kasrah 2 harakat. Alladzina hum idhar syafawi. Sempurna saja hum, jangan panjang. Terus masuk fi 2 harakat. Salatihim idhar syafawi. Sekali lagi di sini, mim mati yang ada tanda mati asli jangan dipanjangkan. Fi salatihim khashi'un. Kha, makhrajnya di hujung kerompong. Kha, khi, khu. Kha 2 harakat. Syi'un. Dan diwakafkan juga dengan sukun Quran 2, 4 atau 6 harakat. Kita bacakan bersama-sama. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian masuk ayat yang ke-3. So far macam mana teman-teman? Dapat belajar sesuatu diharapkan. Mungkin ada yang kata, Ustaz, saya pernah selalu baca surah Al-Mu'minun ni. Jadi tak ada masalah sangat. Alhamdulillah. Ya? Mungkin bagi kita, kerana yang bersama dengan kita ini daripada pelbagai peringkat. Orang kata apa, level bacaan masing-masing. Ala kulli hal, saya cuba yang terbaik untuk kita memastikan setiap seorang daripada tuan-tuan dan puan-puan sekurang-kurangnya dapat mempelajari 1-2 perkara lah, insya-Allah ya. Kita teruskan ayat seterusnya. Tapi sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, boleh tak bantu saya untuk menekan button share, insya-Allah ya. Terima kasih, semoga Allah merahmati usaha kita bersama dan semoga tuan-tuan dan puan-puan diberikan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Baik, di sini kita lihat waw baris fathah diikuti hamzah wasal. Baik, kalau hamzah wasal saya bagi tahu tadi di awal kalimah, di awal ayat kena beri baris. Dia baca alladhi. Tapi di sini hamzah wasal bukan di awal kalimah. Jadi dia tak baca wa alladhi, tapi kita baca walladhi. Waw baris fathah terus naik di atas lam yang bersabdu, jadi kita baca walladzina hum idhar syafawi anil nun baris kasrah naik di atas lam anil lagwi mu'ridun. Ba ini makhrajnya di tepi lidah. Dun, bukan zun. Ramai orang yang masih lagi confused. Huruf ba ini makhrajnya banyaklah yang tersilap. Contohnya dalam surah Fatihah kan, ghairil maghdu, du bukan zu. Ramai baca maghdu pun ada, macam-macam. Contohnya lagi waladdallin. Ba bukan do. Ramai sebut masih lagi confused. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan masih lagi keliru makhraj huruf, contohnya yang mana kha, yang mana qa, yang mana gha, jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah. Tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya kongsikan nanti bagaimana kami dapat bantu anda mengatasi masalah tersebut. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kita bacakan bersama-sama. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan kemudian sama juga di sini wa baris fathah bertemu hamzah wasal diikuti lam, jadi kita baca walladzina hum. Walladzina hum lizzakah. Ini jangan pula dibaca lizzakawa. Ini bukan baris fathah ya. Ini huruf mat ini. Lizzakati fa'ilun. Sama juga ma'ari lisukun diwakafkan sekurang-kurangnya 2 harakat. Kita dengarkan sekali lagi. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kemudian baru berhenti dan kita masuk ayat yang seterusnya. Sebelum itu, boleh tak belanja saya thumbs up dan juga heart dan kita dapatkan komen di ruangan bawah. Seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak tanamkan dalam pemikiran kita, dalam jiwa dan hati kita bahawa mengaji Al-Quran ni seronok ya, insya-Allah. Kita dapatkan komen dahulu dan jom kita teruskan ayat seterusnya. Walladzina hum li furu 2 harakat. Jihim, ji satu, him idhar syafawi. Jangan baca li furu jihim, bukan jihim tapi jihim. Ha baris kasrah bunyi hi, bukan he. Ha baris kasrah bunyi hi, bukannya he. Bila bertemu mim kena baca him, bukan him.
Jangan baca furujihim, tapi furujihim. Walladzina hum li furujihim pedas, 2 harakat. Hafizun. Dha ini dia makhrajnya tebal, hafizun, dan diwaqafkan sekurang-kurangnya 2 harakat. Kita dengarkan sekali lagi. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan kemudian masuk ayat yang ke-6. Illa ala. Jadi mat muttasil di sini dalam satu kalimah. Panjangnya berapa? 4 atau 5 harakat. Minta ada yang tolong tulis. Illa ala. Illa, jangan baca illa, bukan il, tapi il. Illa, hamzah bari kasrah bunyi i, bukan bunyi e. Bila bertemu lam jadi illa ala azwajihim. Jangan panjang, sempurna saja him terus masuk. Au ma malakat. Ada bunyi hamas di sini, bunyi angin. Aimanuhum. Idza syafawi. Jangan panjang, terus masuk. Fa innahum. 2 harakat, dengung di sini, wajibul gunnah. Jangan baca fa innahum, tak betul. Mestilah fa innahum, baru masuk hum itu ya. Fa innahum ghairu malumin. Ghain makhrajnya di hujung kerompong. Minta ada yang tulis. Ghairu malu. 2 harakat. Min. Dan diwaqafkan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Hukumnya ma'aril sukun di sini. Kita bacakan sekali lagi. Tarik nafas. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ujung baru masuk nun. Malumin. Jangan masuk awal jadi malumin. Itu salah. Itu bacaan yang salah. Sekali lagi kita bacakan ayat ini. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan kemudian ayat yang ke-7. Famanib. Nun bari kasrah ni di atas ba yang bertanda sukun, tanda mati asli, hukumnya khakhalah surah. Diberikan lantunan, minta ada yang turun tulis. Faman ibtagha, 2 harakat. Wara'a dha, di hujung lidah 2 harakat. Wara'a dhalika fa'ulah. Ini jangan panjang. Jangan baca fa'ula. Tak betul. Yang betulnya fa'ulaika humul adun. Boleh insyaAllah ya. Tarik nafas kita bacakan bersama-sama. Faman ibtagha wara'a dhalika fa'ulaika humul adun. Dan kemudian masuk ayat yang seterusnya. Baik, tarik nafas, lepaskan. Boleh tak berikan senyuman anda yang terindah? Dan saya pasti, walaupun saya tak dapat melihatnya, pasti senyuman yang manis itu. Kalau tak boleh bagi gambar sendiri pun, bagilah emoji sedang tersenyum. Mana emoji yang sedang tersenyum? Baik, terima kasih semua yang tolong tulis ya, poin-poin yang penting. Salmi, Maryam, ramai lagi Zalina, dan ramai lagi lah kawan-kawan kita yang lain ya. Yang saya tak sempat sebut nama, saya mohon maaf. Semoga Allah merahmati kita semua. Dan semoga Allah mempersatukan di dalam syurganya, seperti mana Allah mempersatukan kita di dunia ini sekarang, dengan hati-hati kita itu diikat dengan kasih dan cinta kepada Al-Quran. Baik teman-teman dirahmati Allah. Kita teruskan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-8. Sebelum itu, jangan lupa untuk menekan button share ya. Walladzina hum
Wallazi nahum idhar syafawi li amanatihim. Ini jangan panjang. Jangan panjang. Tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan, saya nak bagikan penerangan di sini. Kadang-kadang kita jumpa lam alif yang hamzahnya duduk di tengah-tengah ni, di antara lam dan alif. Yang kalau macam tu, nya dipanjangkan 2 harakat. Tapi kalau yang begini, hamzahnya duduk betul-betul di atas kepala huruf alif ini, maka jangan panjang. 1 harakat saja. Li amanatihim. Baca macam tu. Jangan pula kita baca, ini bacaan yang salah. Li amanatihim. Itu tak betul. Yang betulnya, li amanatihim wa ahdihim. Dua-duanya, him di sini, idhar syafawi, jangan panjang. Wa ahdihim ra'un. Boleh insyaAllah. Sekali lagi kita bacakan. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Dan kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ. Ini baru kita baca salawat. Sahabat-sahabat perhatikan, saya nak tunjuk. Di sini wawnya ada baris fathah. Waw ada baris fathah, baris. Jadi hidup. Jadi kita baca salawatihim. Saya nak tunjuk, ingat Ingat ni waw ada huruf mat di sebelahnya ini, huruf alif kecil itu, dan juga ada baris fathah. Ini dibaca salawatihim. Saya nak tunjuk yang tadi, yang kita baca solat tu. Kita nak, jadi di mana? Jadi yang sekejap, saya nak tunjuk sekejap. Salatihim khashi'un alladzina mu'ridun zakati fa'ilun alladzina furujun la 'ala azwajihim faman yabtaghi wara'a dzalika alladzina hum ila amanatihim. Baik. Yang tadi saya nak tunjuk dekat mana sekejap. Sekejap, saya tengah mencari apa yang tadi saya ceritakan tadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang tidak dibacakan. Wawnya itu tidak dibacakan dengan panjang. Sejak tadi ada saya jumpa tadi, saya dah beritahu tadi, waw itu jangan dipanjangkan. Baik. Ini bukan pada perkataan solawat, tapi pada perkataan lizzaka. Jangan baca lizzakawa. Nampak tak? Waw itu dia tidak ada baris. Kita baca lizzaka. Lizzakati fa'ilun. Jangan baca lizzakawa. Manakala di sini tadi kita baca salawatihim. Kita tak baca salatihim, tapi salawatihim. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dhun bunyi tebal gitu ya. Pedas 2 harakat. Fidun, dan diwakafkan dengan sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Kita bacakan sekali lagi. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Baik teman-teman dirahmati Allah. Ulaika humul warithun. Ri jadi nipis di sini. Jangan baca risu. Betul. Ri macam tersenyum itu. Fa bari dhammah di hujung lidah. Sun. Jangan baca warisun. Jadi huruf sin. Di sini huruf sa. Warithun. Kita dengarkan sekali lagi. Ulaika humul warithun. Baik teman-teman dirahmati Allah. Kenapa surah ini dinamakan surah Al-Mu'minun? Kerana dianya menceritakan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Itu apa? Allah katakan dalam surah ini, qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah. Menggunakan fi'il amar, maksudnya fi'il yang lepas. Aflahal, maksudnya dah ditakkidkan. Ditakkidkan bahawasanya orang yang beriman tu pasti berjaya. Macam mana sifat orang yang beriman? Diceritakan pada ayat yang seterusnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu dalam solat mereka itu khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Perkara yang lara itu mereka tinggalkan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka itu mengeluarkan zakat.
walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka itu menjaga kemaluan mereka. Maksudnya menjaga aurat mereka, menjagalah perhubungan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecualilah ketika bersama dengan pasangan, sama ada isteri dan suami, aw ma malakat aymanuhum, dan pada zaman dahulu adalah kita panggil sebagai macam hamba begitu ya. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tapi barang siapa yang memilih selain daripada itu, maka mereka itu sebenarnya adalah orang yang akan gagal lah, orang yang tidak akan mendapat kejayaan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang diberikan amanah, mereka itu menjaga amanah tersebut. Sama ada kita diberikan amanah oleh kawan kita, ataupun kita diberikan amanah oleh penduduk setempat kita, ataupun kita diberikan amanah oleh masyarakat. Kalau kita sebagai pemimpin masyarakat, maka jagalah amanah tersebut. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka menjaga salat-salat mereka. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus, mereka itulah yang akan mewarisi syurga firdaus. Hum fiha khalidun. Kita bacakan ayat ini. Tadi kita dah baca sampai ayat ini kan? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Kemudian baru masuk ayat seterusnya. Walaqad, ada lantunan. Walaqad khalaq, ada juga lantunan di sini. Dal dan qaf merupakan huruf lantunan. Dia 5 huruf lantunan semuanya. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Tapi dal dengan qaf lantunannya berbeza, teman-teman. Minta ada yang tolong tulis. Pada huruf dal kita pepeskan mulut. Walaqad, laqad. Tapi pada huruf qaf kita bulatkan. Khalaq, khalaq. Apa akan berlaku kalau kita yang sepatutnya dipepeskan kita bulatkan? Walaqad, kita baca walaqad, bunyi gitu. Itu salah. Ataupun yang sepatutnya dibulatkan kita pepeskan. Sepatutnya khalaq, kita baca khalaq. Itu tak betul. Itu tuan-tuan yang kena, perempuan yang kena ingat. Saya bagikan penerangan sekali lagi. Dalam huruf qalqalah ini, ba, jim dan dal dipepeskan mulut. Qaf dan juga ta dibulatkan mulut. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Ikhfa hakiki di sini disamarkan 2 harakat. Insana min. Di sini juga ikhfa hakiki disamarkan, bukan min. Asalnya memang min bari kasrah bertemu nun bunyi min, datang sin disamarkan kadar panjang 2 harakat. Min sulalatim, 2 harakat di sini. Min tin. Di sini ikhfa juga tapi dibacakan tebal. Kerana ta sifatnya sifat yang tebal. Min tin. Sekali lagi kita bacakan. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Jadi kena 2 harakat lah. Min tin. Jangan baca sulalatim min tin. Min tin. Itu tak sempurna. Jadi 2 harakat. Kena disiplin tuan-tuan dan perempuan. Yang mana yang saya bagi tahu, yang mana satu, yang mana 2 harakat tu tolong jaga ya. Tolong disiplinkan diri kita. Kemudian kita masuk ayat yang seterusnya. Sum. Bukan sum. Beza sum dengan sum. Sa bari kasrah bunyi su, bukan bunyi so. Saya ulangi. Sa bari dhammah, maafkan. Sa bari dhammah bunyi su, bukan bunyi so. Jadi jangan baca sum, tak betul. Yang betulnya sum, 2 harakat di sini. Jangan pula kita tak cukupkan panjang. Contoh ini bacaan yang salah. Summa ja'alna, tak betul. Yang betulnya sum baru masuk. Summa ja'alnahu nutfatan. Lantunannya dibulatkan. Nutfatan. Ikhfa di sini disamarkan 2 harakat.
nutfatan fi qararim. Dua harakat idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung. Asalnya qararin. Qararin. Tapi datang mim jadi qararim makin. Baru berhenti. Jom kita bacakan sekali lagi bersama-sama. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Baru berhenti. Dan kemudian masuk ayat yang ke-15. Betul, maafkan, ke-14. Ke-14. Baik teman-teman, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada ayat ini, siapa nak minum air silakan. Izinkan saya juga, bismillah. Baik teman-teman, masih bersemangat semuanya? Kalau masih bersemangat, mana ni? Mana thumbs up ni? Mana heartnya? Dan yang baru bersama dengan kita, jangan lupa bantu saya dan kawan-kawan kita untuk menekan button share insya-Allah jika anda merasakan perkongsian ini sesuatu yang bermanfaat. Kita lihat ayat seterusnya. Khalaq. Kha ni di hujung kerongkong. Qaf ni makhrajnya di pangkal lidah. Dia beza di situ. Khalaqanal. Nun baris fathah naik di atas lam. Maafkan, bukan silap. Naik di atas nun yang bersabdu. Bacaannya begini. Thumma khalaqanan. Nan. Dua harakat dengung. Nun baris fathah di atas nun. Jadi huruf alif ini, huruf hamzah wasal, huruf lam, tiga huruf tersebut tidak ada pada bacaan, hanya ada pada tulisan. Jadi kita baca Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Nut ada lantunan, fata 'alaqatan. Ta nak ke a jangan lambat. Nutfata 'alaqatan. Samarkan di sini dua harakat ikhfa hakiki. فَخَلَقَ lantunan sekali lagi. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً عَلَقَ. Semuanya satu harakat. عَلَقَةَ mudghah ini makhrajnya di tepi lidah. Mudghah ghain makhrajnya di ujung kerongkong. Ghaghiru. Mudghah. Di sini samarkan dua harakat. فَخَلَقْنَا Fakhalaq ada lantunan di sini. Fakhalah nal nun baris fathah naik di atas lam. Di sini ada lam qamar ya, lam dibunyikan. Fakhalaqanal mudghata 'idhaman. Samarkan di sini dua harakat. Fakasawnal 'idhama hafadat. Ma samarkan di sini ikhfa hakiki dua harakat. Wajibul gunnah dua harakat. Thumma ikhfa hakiki dua harakat. Sya'na dua harakat. Hu khalqan. Ini izhar halqi, tanwin yang selari. Kenapa saya kata tanwin selari? Sebab tanwin bertemu hamzah. Itu adalah huruf izhar halqi. Ada 6 huruf izhar halqi. Minta ada yang tolong tulis. Hamzah di bawah kerongkong, ha juga di bawah kerongkong, ha simpul. Kemudian di pertengahan kerongkong ini huruf ha dan ain, dan di hujung kerongkong ini huruf kha dan ghain. Jadi ke-6 huruf tersebut jika datang sebelumnya huruf nun mati yang ada tanda mati asli ya, bukan nun kosong begini, ini juga nun mati, tapi datang huruf shin, sebab itu dia tak letak tanda mati asli. Sebab di sini bukan hukum izhar halqi, di sini hukum ikhfa hakiki. Tapi kalau hukum izhar halqi, nun mati itu pasti ada tanda mati. Dan tanwin, maksudnya sama ada hukum huruf nun mati atau tanwin. Kalau tanwin atas atau bawahnya selari. Macam ini selari, sama aja atas dengan bawah. Tapi yang ini teman-teman lihat, tak selari kan, atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Sini datang selepas tanwin tu huruf fa. Jadi ini hukum ikhfa hakiki. Di sini tanwin datang hamzah, izhar halqi, dijelaskan. Tanwin atas dan bawah selari. Kalau tanwin di depan macam nombor 69 begitu. Khalqan akhar. Dan di sini kalau kita pilih untuk waqaf, ra-nya dibaca tebal. Ra-nya dibaca tebal, kemudian ibtidak pada fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan kemudian baru
baru berhenti. Banyak kan benda-benda nak kena ingat ni tuan-tuan dan puan. Tapi jangan risau, jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir saya kongsikan nanti. Bagaimana kami dapat bantu anda lagi dengan lebih mudah, dengan lebih cepat, dengan lebih senang untuk menguasai. Sama ada anda masih lagi keliru huruf-huruf hijaiyah, ataupun anda tak ingat ni hukum-hukum tajwid. Yang mana yang nak panjang, yang mana tak panjang, izhar macam mana, ikhfa macam mana. Jangan ke mana-mana insyaAllah. Jom kita baca dahulu ayat ini bersama-sama. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. Saya waqaf di situ. Idhaman jadi idhama, jadi hukum ma'iwat. Kemudian saya akan ibtidak balik pada fakhalaqna. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. Sekali lagi, saya waqaf di situ. Lahman jadi lahma dan saya ibtidak balik pada fakasawna al-idham. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian baru berhenti. Sekali lagi apa kata kita bacakan bersama-sama. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dan kemudian baru masuk ayat yang ke-15. So far macam mana teman-teman? Boleh belajar sesuatu ke tak ni? Mungkin boleh tak berikan sedikit komen lah. Saya nak tengok bagaimana penerimaan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ikut ke? Boleh ikut. Senang faham ke? Senang faham. Minta tolong komen di ruangan bawah sedikit ya. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar, selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran. Bersama dengan saya Ustaz Izzuan Ahmad, Guru Al-Quran anda hari ini. Jangan lupa bantu saya untuk menekan button share sekiranya anda merasakan perkongsian ini bermanfaat. Jom kita teruskan ayat yang seterusnya. Thumma innakum. Ini kena disiplin. Dua harakat. Dua harakat. Nakum. Di sini juga ikhfa syafawi. Dua harakat. Jangan tak cukup panjang. Jangan baca innakum ba'da dhalika. Innakum ba'da dhalika. Tak betul. Dia kena baca innakum. Di sini juga dua harakat. Ba'da dhalika lamayitun. Ya tu bersabdu. Jangan baca lamayitun. Lamayitun. Tak betul. Yang betulnya lamayitun. Lamayitun. Jom kita bacakan bersama-sama. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Dan kemudian sampai kepada ayat yang kedua terakhir untuk hari ini. Masih bersemangat semuanya? Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan komen di ruangan bawah? Mudahnya mengaji Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini macam mana? Tuan-tuan rasa mudah ke? Rasa payah mengaji ini? Boleh berikan sedikit komen di ruangan bawah. So far macam mana? Dan juga kalau boleh saya tahu, yang ramai-ramai yang bersama saya ini, yang telah pun mendapatkan buku asas dan tajwid dan rakamannya, so far macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, setelah mengikuti pelajaran dalam buku asas dan buku tajwid itu, so far macam mana? Boleh berikan komen sikit tak di ruangan bawah? Penerimaannya bagaimana? Kita lihat ayat yang ke-16.
dua harakat. Ma'in, dua harakat. Nakum. Di sini jangan panjang. Sahabat-sahabat perhatikan di sini. Kum ini kita baca dua harakat kan, saya beritahu tadi. Manakala kum ini saya kata jangan panjang. Sahabat-sahabat perhatikan perbezaannya. Mim mati ini ada tanda mati asli. Beginilah cara Al-Quran Samusmani ditulis bagi hukum izhar syafawi. Mimnya ada tanda mati. Manakala di sini mimnya kosong. Sahabat-sahabat perhatikan perbezaannya di mana. Selain daripada ada tanda mati ataupun tidak, adalah huruf yang datang selepasnya. Yang ini huruf datang selepasnya huruf ba. Ba merupakan satu-satunya huruf izhar syafawi. Manakala di sini ya, mim mati datang ya. Ya merupakan salah satu daripada 26 huruf izhar syafawi. Huruf izhar syafawi semuanya ada 26. Jadi huruf hijaiyah dia ada semuanya 28. Kita tolak ba, jadi ada satu lagi. Satu lagi apa? Satu lagi adalah huruf mim, iaitu mim mati bila bertemu mim. Jadi hukum idgham mislai shaghir kena dengung juga dua harakat. Tapi di sini dua harakat, ikhfa. Di sini jangan panjang, izhar syafawi. Diharapkan penjelasan saya ini jelas, ya, dapat difahami, dapat diikuti. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Tub ada lantunan. Tub'atsun di ujung lidah. Diwakafkan dengan sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Kita bacakan bersama-sama. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Dan kemudian sampailah kita ke ayat yang terakhir untuk hari ini. Nanti bila dah selesai baca ayat terakhir ini, tuan-tuan dan puan-puan, jangan pula terus tinggalkan saya seorangan, kesian kat saya. Tunggu kita baca bersama-sama. Saya nak ajak semua yang ada ini, kita baca daripada mula awal ayat 1 hingga ayat ke-17. Boleh ya, insyaAllah. Jom kita lihat dahulu ayat yang terakhir ini. Walaqad ada lantunan. Khalaq ada lantunan lagi. Khalaqna fawqakum. Izhar syafawi, jangan panjang. Mim mati yang ada tanda mati asli. Terus masuk. Sab'a tara. Sab ada lantunan. Sab'a tara'iqa wa ma kun. Dua harakat. Wa ma, bukan wa ma, jangan nganga luas, nanti lalat terbang masuk mulut, ya. Wa ma kunna 'anil, nun barika surah atas lam. 'Anil khalqi gha. Ini kha, ini gha, kha gha. 'Anil khalqi ghafilin. Ini qi, qaqiqu. Beza. Ini 3 huruf ni ramai kadang-kadang orang masih keliru. Saya bagi contoh, baris fathah, baris atas. Huruf ini baca kha. Huruf ini baca qa. Huruf ini baca gha. Kalau baris kasrah pula, huruf ini baca khi. Huruf ini baca qi. Huruf ini baca ghi. Kalau baris dhammah, baris depan, huruf ini baca khu. Huruf ini baca qu. Huruf ini baca ghu. Itu beza dia. Dengar macam nak sama, tapi sebenarnya ada beza. Kalau anda masih lagi keliru tentang huruf-huruf hijaiyah, jangan bertangguh lagi, perbaiki, kerana kesilapan tertukar huruf merupakan kesalahan besar, hukumnya haram dan berdosa. Kita baca Quran nak bagi dapat pahala, tak gitu baca salah sebut nanti masalah. Anil khalqi ghafilin. Kita baca bersama-sama. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Baru berhenti. Baik, jom teman-teman yang dirahmati Allah, kita baca bersama-sama daripada mula awal ayat 1 hingga ayat 17 surah Al-Mu'minun. InsyaAllah semoga kita semua digolongkan di kalangan hamba Allah yang beriman. Kita kenalah dengan surah yang kita baca hari ini, surah orang-orang yang beriman. Jadi kita doakan supaya bukan saja kita lah, pasangan kita, anak-anak kita, ibu ayah dan seluruh ahli keluarga kita juga tergolong di kalangan mereka yang beriman, ya, insyaAllah. Baik, sebelum kita mulakan bacaan ini, saya nak ajak sahabat-sahabat, boleh tak bantu saya sekali lagi tekan button share, insyaAllah. Kita panjang-panjangkan. Semoga kita semua dikurniakan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart, ya. Baik, siapa nak minum air silakan. Bismillah. Jom kita mulakan bacaan bersama-sama.
di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Shadaqallahul Azim. Teman-teman dirahmati Allah. Jadi begitulah series banyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan kali ini. Bagi yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center dan set C First untuk tidak terlepas mana-mana pelajaran yang kita bawakan setiap hari kepada anda secara langsung. Jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam waktu Malaysia. Teman-teman kita juga selamat datang kepada semua yang daripada Singapura, Indonesia, Brunei ataupun di mana sahaja anda berada. Baiklah sahabat-sahabat, jika ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai beberapa masalah yang saya nyatakan yang berikut,
Mungkin boleh berikan saya 4 ke 5 minit yang terakhir ini untuk saya berikan beberapa berita gembira untuk anda. Pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda ataupun pasangan anda ataupun anak-anak anda ataupun ibu ayah anda ataupun ahli keluarga anda yang menghadapi masalah bacaan Al-Quran tak lancar ataupun tergagap-gagap ataupun terputus-putus atau tak tahu macam mana nak waqaf, macam mana nak ibtidak pada ayat-ayat yang panjang, ataupun anda masih lagi keliru tentang huruf-huruf hijaiyah. Ya, contoh macam saya katakan tadi, yang mana za, yang mana za, yang mana qa, yang mana kha. Begitu juga, ataupun anda tak menguasai hukum tajwid dengan baik, tak tahu yang mana nak dijelaskan. Apakah tanda hukum iqlab, apakah tanda hukum ikhfa, apakah tanda hukum izhar, apakah tanda hukum idgham dan sebagainya. Jangan bimbang, jangan risau teman-teman. Alhamdulillah, kita telah pun merakamkan sebuah buku asas dan buku tajwid yang akan kita berikan kepada anda. Dan Alhamdulillah, telah ramai pun yang mendapatkan buku asas dan tajwid ini serta rakamannya. Kita berikan, kita telah rakamkan daripada awal. Buku asas menceritakan tentang bagaimana untuk kita menyebut huruf-huruf dengan baik, dibimbing oleh saya sendiri. Keseluruhan rakaman daripada buku asas dan tajwid ini ada lebih daripada 200 video pelajaran. Termasuklah kita akan berikan kepada anda nota tajwid. Dalam hukum-hukum tajwid yang ada itu kita telah ringkaskan dalam bahasa-bahasa yang lebih mudah dan kita akan berikan kepada anda. Tidak cukup dengan itu, kami akan berikan kepada anda rakaman bacaan Al-Quran keseluruhannya, tapi kita berikan satu persatu lah, sedikit-sikit lah kita bagi, kita tak bagi seketul seluruh 30 juzuk begitu. Nanti anda pun tak ada masa nak tengok juga, kita akan berikan daripada masa ke masa agar anda dapat konsisten dapat belajar insya-Allah. Keseluruhannya rakaman pelajaran ada lebih daripada 800 video pelajaran kita akan berikan kepada anda. Dan juga istimewanya, sahabat-sahabat tidak akan dibiarkan sendirian berseorangan tanpa ada panduan dan bimbingan. Tetapi sahabat-sahabat layak untuk mendapatkan konsultasi eksklusif. Jika ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan ataupun ingin memperdengarkan bacaan, walau di mana sahaja berada, tidak hanya terbuka untuk mereka berada di Malaysia, termasuklah sahabat-sahabat kita Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana sahaja anda berada. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Oleh itu, saya nak menjemput semua untuk bersama-sama saya dan kawan-kawan kita menjadi ahli cepat Quran. Keseluruhan yang saya bagi tahu tadi itu akan kami berikan kepada ahli yang berdaftar. Jangan bimbang, nanti ada yang tanya, Ustaz, nak daftar ahli, nak dapatkan ke semua yang Ustaz bagi tahu ni, macam mana? Apa yuran bulanan dia, yuran tahunan dia macam mana? Dengan suka hatinya saya maklumkan di sini bahawa tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan yang kami kenakan. Dan mengambil pertimbangan, teman-teman, memang matlamat kita untuk membantu seramai mungkin dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Oleh itu, hinggalah ke akhir Ramadan yang akan datang ini, kita telah menurunkan yuran keahlian hanya kepada serendah RM250 sahaja. Seumur hidup, tuan-tuan. Bukan sebulan, bukan setahun. Tetapi yuran keahlian untuk mendapatkan akses, mendapatkan konsultasi, mendapatkan rakaman pelajaran buku asas, rakaman buku tajwid, rakaman Al-Quran, nota tajwid, konsultasi. Jadi tuan-tuan hanya perlu membayar yuran keahlian serendah RM250 seumur hidup. Jadi jika anda yang menghadapi masalah yang saya nyatakan tadi, jangan bertangguh lagi, jangan berlengah lagi. Ambillah tindakan hari ini. Ramadan pun tinggal dalam 4-5 hari saja lagi. Dah jumpa Ramadan. Ramadan ni bulan diturunkan Al-Quran. Kita ambillah semangat ini, belajar balik, perbetulkan balik bacaan Al-Quran kita. Jika kita dah okey, jangan biarkan anak kita, jangan biarkan pasangan kita dalam kejahilan. Ajak juga mereka bersama-sama belajar. Kalau anda tak tahu macam mana nak mengajar mereka, izinkan saya untuk membimbing mereka, untuk bersama-sama dengan mereka dan bersama dengan anda juga dalam perjalanan ini. Ingatlah, ini adalah satu perjalanan kita bersama. Bukan saja misi anda untuk pandai mengaji Al-Quran, tapi inilah misi kami juga untuk membantu anda untuk dapat menguasai bacaan Al-Quran yang baik. Kerana apa? Kita tahu kelebihan membaca Al-Quran ini banyaklah hadis-hadis menceritakan, yang mana contohnya mahir bil Quran ma'a safaratin kiramin bararah ila akhiril hadis, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mahir membaca Al-Quran nanti di akhirat mereka akan kelak bersama dengan para malaikat.
Ada juga hadis yang lain menceritakan tentang syafaat Al-Quran diberikan bagi mereka, kepada mereka yang baca Al-Quran di akhirat kelak. Ada juga hadis yang lain yang menceritakan tentang pahala ganjaran baca Al-Quran ini 1 huruf dibalas 10. Alif lam mim tidak dikira 1 tapi alif 1, lam 1, mim 1. Jadi oleh itu teman-teman, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama dengan saya untuk menjadi ahli cepat Quran, untuk mendapatkan bimbingan dan panduan bagaimana untuk kita sama-sama belajar mengaji Al-Quran selain daripada mengikuti live ini. Kerana dalam live ini tuan-tuan dan puan-puan, macam kita baca tadilah ya, ada banyak hukum tajwid dalam satu-satu ayat itu. Kadang susah kita nak ingat satu persatu. Tapi dalam buku asas, buku tajwid ini kita akan belajar satu tajuk, ada contoh-contohnya. Lepas itu kemudian datang tajuk lain pula, contoh-contohnya. Begitulah seterusnya sehingga kita dapat menguasai keseluruhan ilmu tajwid yang ada. Jadi oleh itu teman-teman, sekali lagi, kita buka pendaftaran bagi mereka yang berhajat, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Baik, ada ke tak ada ni yang nak jadi ahli ni? Kalau tak ada, kita berhenti di sini. Kalau ada, saya nak cerita sedikitlah kelebihan dan bagaimana cara untuk membuat pendaftaran. Boleh komen sekarang. Kalau ada yang nak daftar, boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kita akan reply komen anda. Anda tekan, ada satu link yang dia berikan, tekan link tu dia akan bawa kepada WhatsApp admin kita. Bagi tahu dia nak daftar jadi ahli, dia akan bimbing dan guide anda untuk bagaimana untuk membuat pendaftaran. Dan kita akan minta alamat rumah anda untuk kita postkan secepat mungkin buku itu ke rumah anda. Buku itu kita bukan bagi e-book, kita post ke rumah anda, buku secara fizikal. Anda boleh pegang, boleh guna, boleh baca, boleh rujuk. Dan kita bagi rakaman pelajaran daripada rakaman buku tersebut. Rakaman tersebut boleh diakses sama ada melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Tetapi dalam tempoh sehari dua ini, kita buat sedikit update. Kita cuba update kita punya aplikasi kita. Jadi kalau anda ada yang setengah daripada anda menghadapi sedikit gangguan, boleh hubungi kami. Mereka yang dah jadi ahli lah maksudnya, boleh hubungi kami untuk kami selesaikan masalah anda. Ataupun sekiranya anda nak terus menghubungi kami, boleh WhatsApp terus ya, boleh print screen ataupun ambil pen dan kertas, boleh catat nombor seperti tertera di bawah 0111-621-7797. Saya ulangi sekali lagi nombor talian hotline kita 0111-621-7797, ataupun anda boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Sila tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen untuk kami hubungi jika anda berminat dan berhajat untuk sama-sama dengan saya dan kawan-kawan untuk kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Ataupun sekiranya sahabat-sahabat yang pernah buat pendaftaran atas talian, boleh terus pergi ke laman web cepatquran.com seperti mana yang tertera di bawah tangan saya yang tunjuk ini ya. Cepat Quran, CAPATQURAN.com, cepatquran.com. Boleh buat pendaftaran di situ. Sekiranya anda ada masalah, persoalan, pertanyaan, boleh ajukan ke nombor yang tertera di bawah. Sama ada bagi mereka yang belum menjadi ahli ataupun yang telah menjadi ahli, insya-Allah ya. Baiklah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Juga saya nak sampaikan berita gembira selepas ini. Ada satu video pendek berdurasi 2 minit. Mereka yang nak daftar jadi ahli boleh tonton video tersebut untuk mengetahui bagaimanakah pendekatan dalam buku yang akan kami kirimkan kepada anda. Dan satu lagi, berita gembira bagi mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia, selain daripada anda membuat pembayaran yuran keahlian sebelum kita proses penghantaran buku, bagi mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia yang mana yang tak tahu nak buat online banking, Ustaz, rumah saya jauh daripada ATM, Ustaz, jadi ada caranya. Bagaimana caranya? Adalah dengan tuan-tuan dan puan-puan mendaftar dahulu, berikan kami detail-detail seperti alamat rumah dan sebagainya untuk kita postkan buku ke rumah anda. Bila buku dah sampai, baru anda buat pembayaran yuran keahlian kepada orang yang datang menghantar buku tersebut. Jadi kita panggil sebagai cash on delivery ataupun COD. Perkhidmatan COD juga kita sediakan bagi muslimin dan muslimat yang sekarang ini tinggal di Semenanjung Malaysia. Selain daripada itu, anda kena buat pendaftaran dahulu, buat pembayaran yuran keahlian yang sekali seumur hidup itu dahulu, kemudian barulah kita akan buat proses penghantaran buku kepada anda ya. Baiklah sahabat-sahabat, jika ada persoalan dan pertanyaan silakan ya. Saya bersedia untuk mengambil beberapa soalan terakhir sebelum saya berhenti di sini. Terima kasih yang komen Millatul Islami yang berikan nombor telefonnya
InsyaAllah pihak kami akan menghubungi puan, mungkin puan di sini, puan ataupun tuan, untuk kita hubungi untuk melakukan pendaftaran. Baik. Kalau nak yang COD pun boleh. Kalau yang mana yang tak tahu nak online banking, boleh daftar dahulu, belikan alamat rumah anda, kita akan post dulu buku sampai baru buat pembayaran. Keahlian. Baik, jika ada soalan, jangan malu teman-teman. Saya nak mengambil satu ataupun dua soalan yang terakhir ini untuk menjawab soalan, jika ada. Baik. Ramadan pun sahabat-sahabat sudah hampir. Menandakan apa? Menandakan umur kita ni semakin lari, semakin tua. Semakin hari, semakin tua. Jadi, selagi mana kita masih ada kudrat, masih ada kesihatan ni, rebutlah peluang ini untuk melakukan sebanyak mungkin ibadah, untuk kita jadikan sebagai bekalan, untuk dibawa pulang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, jika anda mempunyai anak yang tidak mahir baca Al-Quran, jangan biarkan mereka dalam kejahilan tersebut. Kadang-kadang ibu ayah ni, dia mengambil penting kalau anaknya tak pandai matematik, tak pandai bahasa Inggeris, sangat-sangat rasa tak senang lah ya, hantar ke tuition, kelas tambahan dan sebagainya. Tapi bila anak tak pandai baca Al-Quran, ramai ibu ayah yang tidak ambil enteng. Bayangkan tuan-tuan dan puan nanti di saat kita terlantar sakit, di saat kita menanti sakratul maut, sedang merasai sakitnya nak mati itu. Kita mengharapkan kalau anak kita datang ziarah kita, datang tengok kita waktu itu, kita tidak hanya mengharapkan mereka untuk menangis dan mengalirkan air mata, tapi yang kita lebih harapkan ialah mereka mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran, sekurang-kurangnya dapat sedikit memberikan ketenangan di dalam keadaan kita yang sedang menghadapi sakratul maut itu. Jadi, jangan biarkan anak-anak kita dalam kejahilan. Begitu juga jika anda ada pasangan anda yang sebelum ni suami kita lah contohnya, kita ajak dia mengaji Al-Quran bersama, dia macam lari-lari. Bukan kerana dia malas, tapi kerana mungkin dia tak pandai dan dia malu dengan kita. Jadi jangan biarkan dia terus dalam keadaan itu. Anda boleh hadiahkan keahlian cepat Quran ini kepada orang yang tersayang. Kalau anda rasa bacaan Al-Quran anda tak bagus, sila boleh hadiahkan. Kalau selama ini kita hadiahkan baju, kasut, dan pelbagai lagi lah, telefon dan sebagainya. Mungkin kali ini anda boleh hadiahkan cara mudah untuk belajar mengaji Al-Quran kepada mereka. Jadi bagi yang berhajat, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun boleh tinggalkan nombor telefon anda untuk kami hubungi, ataupun hubungi kami ke nombor 0111-621-7797, ataupun terus buat pendaftaran di cepatquran.com. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya untuk ruangan yang ada kali ini. Semoga kita dapat bertemu pada sambungan bacaan ayatnya, dan diharapkan teman-teman juga terus istiqamah untuk belajar bersama-sama. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna, itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang silap, yang salah, yang lemah, yang kurang, itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun serta maaf, dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu. Kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi,
udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ron han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.